Salam sejahtera kepada semua. Hari ini saya akan membawa anda semua menelusuri sejarah kedatangan salah satu agama tertua di dunia, iaitu agama Buddha ke bumi Malaysia. Mari kita mula. Agama Buddha adalah salah satu agama terbesar di Asia dan mempunyai pengaruh yang mendalam, termasuklah di Malaysia. Penyebarannya ke semenanjung tanah Melayu adalah hasil daripada beberapa faktor yang melibatkan hubungan perdagangan, diplomatik dan pengaruh empire serantau. Bagaimanakah agama ini tiba di Malaysia? Apakah peranan yang dimainkan oleh berdagang dan kerajaan dalam penyebarannya? Mari kita selidiki sejarah secara mendalam. Agama Buddha diasaskan oleh Siddhartha Gautama di India pada abad ke-6 sebelum Masehi. Ajarannya yang menekankan 4 kebenaran mulia dan jalan tengah telah berkembang besar di India dan seterusnya tersebar ke Asia melalui jalan sutra, jaringan perdagangan utama yang menghubungkan Asia Tenggara, India dan China. Para pedagang dan penggemar dari India memainkan peranan penting dalam membawa ajaran Buddha ke Asia Tenggara. Kedatangan agama Buddha ke semenanjung tanah Melayu dikaitkan dengan para pedagang India. Lembang Buja yang terletak di Kedah menjadi bukti penting kedatangan awal agama Buddha ke tanah air kita. Pada abad ke-5, pedagang-pedagang India membawa patung teks suci dan ajaran agama ini ke tanah Melayu melalui laluan perdagangan maritim. Penemuan candi-candi Pumba dan acar-acar Buddha di Lembang Buja mengukuhkan lagi fakta bahawa agama Buddha sudah lama bertapak di Malaysia. Salah satu faktor penting dalam penyebaran agama Buddha di Malaysia ialah pengaruh kerajaan Sriwijaya yang berpusat di Sumatera pada abad ke-7. Sriwijaya bukan sahaja menjadi pusat berdagang yang dominan tetapi juga pusat pembelajaran agama Buddha, terutamanya aliran Mahayana. Kerajaan ini memainkan peranan besar dalam penyebaran agama Buddha di seluruh Asia Tenggara, termasuklah semenanjung tanah Melayu. Melalui hubungan diplomatik Sriwijaya dengan China dan India, ajaran Buddha tersebar lebih luas di rantau ini. Sarjana-sarjana Buddha dari China seperti Xuanzang juga melakukan pelajaran di Sriwijaya untuk menuntut ilmu, membuktikan kepentingan Sriwijaya sebagai pusat intelektual Buddha pada zaman itu. Walaupun Kesultanan Melaka kemudian menjadi pusat penyebaran agama Islam pada abad ke-15, komuniti Buddha tetap wujud di kalangan berdagang dari China dan India. Kesultanan Melaka terkenal dengan dasar toleransi beragama, membolehkan penganut agama Buddha terus mengamalkan kepercayaan mereka. Elemen-elemen budaya Buddha termasuklah seni dan adat turun diserap ke dalam budaya tempatan, mencerminkan keberbagaian agama dan budaya di Melaka ketika itu. Pada zaman penjajahan British, kemasukan imigran dari China dan Asia memperkukuhkan kehadiran agama Buddha di tanah Melayu. Komuniti China yang majoritinya menganut aliran Mahayana, manakala masyarakat Asia menganut Theravada, mula mendirikan kuil-kuil Buddha di bandar-bandar besar seperti Kuala Lumpur dan Pulau Pinang. Kuil-kuil ini bukan
hanya menjadi pusat ibadat, tetapi juga tempat komuniti berkumpul dan menjalankan aktiviti sosial. Perkembangan agama Buddha pada masa kini. Hari ini, Malaysia mempunyai berbagai aliran agama Buddha seperti Theravada, Mahayana, dan Vajrayana. Setiap aliran ini menyumbangkan kepada landscape agama di Malaysia, di mana sekolah-sekolah Buddha dan pusat-pusat pembelajaran agama turun ditubuhkan untuk memelihara ajaran-ajaran ini. Sekarang saya akan berkongsi tentang Hari Wesak, iaitu perayaan utama yang disambung oleh penganut agama Buddha di seluruh dunia, termasuklah di Malaysia. Hari Wesak adalah hari yang penuh makna kerana ia memperingati 3 peristiwa besar dalam kehidupan Buddha Sri Gautama. Kelahirannya sebagai puteri di Lumbini, pencerahannya di Boho Gaya, dan kemangkatannya atau parinibbana di Kusinara. 3 peristiwa ini merupakan tongkat penting yang mencerminkan perjalanan Buddha dalam pencapaian pencerahan dan berkongsi ajaran-ajarannya dengan dunia. Di Malaysia, sambutan Hari Wesak mempunyai keunikan tersendiri, dengan penganut agama Buddha berduyun-duyun ke kuil untuk menjalankan berbagai aktiviti keagamaan. Antara aktiviti utama adalah berdoa di hadapan patung Buddha sebagai tanda penghormatan, mendengar ceramah untuk memahami ajaran Buddha, serta menyertai upacara seperti mandi Buddha yang melambangkan keyucuan jiwa. Terdapat juga aktiviti memberi derma atau dana kepada mereka yang memerlukan, serta upacara persembahan bunga, lili, dan makanan. Kesemuanya simbolik kepada sikap ikhlas dan kemurahan hati yang diajar dalam agama Buddha. Selain itu, pada Hari Wesak, kita dapat melihat berbagai aktiviti kemasyarakatan dan kebajikan yang dijalankan seperti derma darah dan bantu kepada rumah anak yatim, yang melambangkan nilai-nilai kemanusiaan, belas kasihan, dan tanggungjawab sosial yang tinggi. Sambutan ini bukan hanya satu bentuk penghormatan kepada Buddha, tetapi juga satu peringatan kepada kita semua tentang pentingnya membawa kedamaian dan keharmonian dalam masyarakat yang majmuk seperti Malaysia. Pengaruh agama Buddha di Malaysia juga dapat dilihat dalam seni bina dan aktivisme sosial. Kuih-kuih seperti kek losi di Pulau Pinang dan Wah Caha Mangalaram di Georgetown bukan sahaja simbol agamanya, tetapi juga wujud dan tanda budaya yang menarik pelancong dari seluruh dunia. Selain itu, organisasi Buddha di Malaysia sangat aktif dalam kerja-kerja kebajikan dan kemasyarakatan, menyumbang kepada kesejahteraan masyarakat dan mempromosikan keharmonian antara agama. Pengaruh ajaran Buddha terhadap nilai perpaduan, kasih sayang, dan toleransi masih dapat dilihat dalam amalan sosial di budaya tempatan. Kesimpulannya, agama Buddha telah memberikan sumbangan yang besar kepada sejarah, seni, dan budaya Malaysia. Dari penyebaran awam melalui perdagangan India, pengaruh kuat
Kerajaan Sriwijaya hingga kehadiran kue-kue yang megah di bandar-bandar besar hari ini. Agama Buddha memainkan peranan penting dalam membentuk identiti Malaysia sebagai sebuah negara yang berbagai dan harmoni. Terima kasih atas perhatian anda. Semoga kita terus merayakan keberbahagiaan Buddha dan agama di negara kita yang tercinta. Terima kasih. Jumpa lagi.